Okay, Assalamualaikum. Okay, semua dengar ke? Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya daripada tim Pantang Plus ingin nak share satu tip, bukan satu tip lah, satu tanda-tanda awal bersalin lah, sebelum bersalin. Okay, okay, setiap ibu akan merasa semua tanda-tanda ni, tapi setiap ibu akan tak semua tanda yang akan rasa. Selalunya dia akan berbeza lah, dari segi contraction, dari segi air ketumbar pecah, dari segi keluar darah dan lendir. So kat sini saya akan share satu-satu tanda-tanda bersalin ni. Antaranya adalah, antaranya yang paling selalu akan ada adalah contraction lah. Contraction selalunya dia akan jadi makin lama makin kerap. Dia memang agak sebab contraction dia, kalau contraction ni dia akan makin lama makin kerap sebab itu memang dah tanda-tanda yang paling dekat sekali akan bersalin. Itu memang dah kena ke hospital lah. Dan tanda awal seperti perut dah rasa menurun ke bawah. So dia dah tak ada halangan, dia tak ada menekan kat bahagian payudara dah. So dia akan macam kepala baby dah makin turun ke bawah. So kat bawah akan jadi rasa agak berat sedikit. And then kemudian akan kerap rasa cirit-birit. Yang mana cirit-birit dia sebab baby dah makin menurun ke bawah. So usus tu dia nak cuba kosongkan usus-usus besar situ supaya kepala baby senang untuk turun ke bawah lah. And then salah satu lagi adalah kita akan rasa kerap buang air kecil. Sebab apabila kepala baby dah menurun ke bawah, dia akan rasa menekan pundi kencing, dan dia duduk di antara pundi kencing dengan pinggul. So dia akan menekan pundi kencing tu, menyebabkan kita akan selalu kerap ke tandas lah. So selalunya kita akan kerap ke tandas dalam kadang tak sampai 30 minit dah rasa nak kencing. Walaupun kita tak minum, kita akan rasa nak kencing. And then kadang dalam sejam dah rasa nak kencing. So ibu-ibu dah kena siap sedia lah. Kalau sebelum tidur, saya bagi tip lah, sebelum tidur supaya tak terasa nak kencing waktu tengah malam, sebelum tidur kalau boleh elakkan untuk minum air. Sebab nanti bila kita minum air waktu malam, waktu sebelum tidur, nanti kita akan kerap bangun ke tandas untuk kencing lah. So buang air kecil. Kalau boleh elakkan minum air sebelum tidur. Okay, kita juga akan kerap rasa sakit belakang sebab bila dah makin ke bawah, kita ada menekan tulang belakang kita, menyebabkan kita akan kerap rasa sakit belakang lah. Okay, and then satu lagi, kita akan juga akan rasa cirit-birit. Okay, macam cirit-birit yang macam bila saya cakap tadi, cirit-birit. Satu lagi, kita akan rasa loya jugalah sebab dia mengganggu hormon kita. Okay, untuk pengalaman saya sekarang dah ada anak 3 orang. Pengalaman saya untuk anak pertama dengan kedua saya hanya ada rasa contraction sahaja. So untuk anak pertama, contraction dia agak lama, dalam 5-6 jam. Untuk kedua 3 jam sahaja. Dan ketiga saya turun air ketumbar beserta dengan lendir dan juga berasa dengan contraction. Saya lalui selama 5 jam contraction lah kat situ. And then semua pernah dengar juga kan contraction Braxton Hicks. Yang mana Braxton Hicks ni adalah contraction yang boleh dikatakan contraction yang contraction palsu lah. Itu kita akan rasa seminggu atau 2 minggu sebelum tu.
kalau contraction yang sebenar kita akan rasa dalam masa sebenarnya kita akan rasa bila betul-betul dah tanda bersalin, itu dah bukaan dah 2-3 cm tu, itu adalah contraction yang sebenar lah. Kalau Braxton Hicks ni selalunya kita akan rasa pada seminggu atau 2 minggu sebelum kita bersalin. Selalunya dia akan rasa contraction ni selama dalam 120 saat, macam itulah, dalam agak lama lah, ambil masa yang lama rasa, tapi kita still lagi boleh bergerak, still lagi boleh tahan lah. Kalau untuk yang sebenar, memang itu kerap selang 5 minit kita akan rasa, selang 5 minit kita akan rasa. Okey, untuk yang lendiran darah tu, dia kalau dah keluar darah tu, dia akan bercampur dengan lendir sekali lah. So kalau itu memang yang terdekat lah, tanda-tanda awal bersalin yang memang dah dekat, yang dah tanda yang apa cakap, memang yang dah tanda akhir bersalin. Itu ada 3 jenis tanda akhir bersalin, antara contraction, air ketumban dengan lendir darah. Itu memang dah, kalau keluar tiga tanda ni, kena segeralah ke hospital. Itu memang akan doktor akan sarankan untuk kita stay kat sana, sebab bukaan mungkin sudah buka lah. Setengah orang dia lambat bukaan tu. Okey, kat sini saya nak bagi satu tip juga untuk dalam dewan bersalin. Untuk pertama kali, untuk ibu-ibu yang pertama kali, mesti tak tahu cara tips untuk meneran. Macam saya awal bersalin pun saya tak tahu cara nak meneran yang betul, sebab menyebabkan berlaku koyakan yang besar lah. So kat sini saya selalu buat pelbagai research, so saya praktikkan. Okay, untuk tip meneran yang betul, yang paling penting, tolong jangan angkat punggung. Angkat tulang pinggul tu, jangan angkat tulang pinggul. Sebab bila kita meneran sambil angkat tulang pinggul, itu menyebabkan lagi koyakan yang besar. And then kalau rasa contraction tu sangat kuat, jaga kawal pernafasan. Sebab berlaku contraction, buat pernafasan sama ada pernafasan 3 jenis, dari segi pernafasan dari segi lembut, sederhana dan laju. So kalau sakitnya sangat, cuba buat satu pernafasan yang senang lah. Macam kalau rasa macam sakit, so buat senang supaya kita akan rasa macam contraction tu hilang sikit-sikit. Okay, and then tolong jangan angkat punggung, angkat tulang pinggul, sebab itu menyebabkan kita akan bertambah lagi sakit dan menambah lagi koyakan lah. And then kat sini, selepas bersalin, okay, selepas bersalin, kita disarankan untuk semua dengar Okey, untuk yang air untuk yang air tanda bersalin ni, untuk tanda-tanda bersalin ni, pelbagai setiap orang, memang macam saya cakap, setiap orang dia punya tanda-tanda sangat berlainan. So kalau dah rasa, tak semestinya kalau orang ni dia rasa contraction sahaja. So kalau awak tak rasa contraction, tak perlulah pergi, tak boleh buat macam tu. So setengah orang dia akan rasa contraction, pergi contraction. Macam saya ada pengalaman, ada setengah orang ni cakap tu baru contraction, tak keluar darah lagi, tak keluar tumbal lagi, belum lagi lah tu, tak perlulah pergi hospital. Tak perlu, sebab kalau kita dah rasa sakitnya amat sangat, setiap 5 minit dah rasa contraction, pergi hospital. Tak perlu nak tunggu air ketumbar pecah, tak perlu nak tunggu air lendir keluar darah, tak perlu. Sebab setiap orang, tak semua tanda-tanda tu dia akan dapat. Setengah orang dia akan dapat satu sahaja. Macam saya, anak pertama dan kedua, saya hanya dapat contraction sahaja, tak dapat tak keluar air ketumbar, tak keluar darah. Untuk anak ketiga, memang saya keluar tiga benda tu. Okey, untuk yang untuk yang sebelum untuk tanda-tanda bersalin ni, ini adalah contoh tanda bersalin kalau ibu-ibu yang baru pertama kali nak melahirkan anak.
Okey, kalau ada tanda-tanda ni, segeralah ke hospital. Jangan tunggu-tunggu bila keluar ada tanda-tanda, tunggulah saya tanya orang yang berpengalaman. Tak perlu nak tanya. Just segera ke hospital, dan bila dah rasa sakit yang tak berapa kerap, dah keluar air ketumban macam air yang jernis dan tak berbau, itu adalah air ketumban. Bukan air yang berwarna kuning yang bau hancing, itu adalah air kecil, air buang air kecil kita lah. So dia air ketumban adalah air yang jernih dan tidak berbau. Kalau keluar air ketumban, sila ke hospital. Dia akan sandingan dengan dia akan rasa sekali dengan contraction lah. So segera ke hospital. Waktu kalau tengah-tengah malam, tengah pagi rasa air ketumban keluar, segeralah ke hospital. Kerana ditakuti akan ada infection dekat baby. Sebab air ketumban kurang akan menyebabkan infection kat baby atau boleh menyebabkan jangkitan kepada baby lah. And then dan cepat-cepat keluar pergi hospital supaya baby tidak berak di dalam kandungan lah. Okey. Untuk tanda-tanda bersalin yang setakat ini yang itu sahaja. Sebab kalau jika okey, selepas pantang kita disarankan untuk juga berurut, bertungku dan lakukan rawatan-rawatan yang lain untuk membantu memulihkan lagi balik badan kita, untuk kita supaya kita peranakan kita tak jatuh. So kalau puan-puan, ibu-ibu berminat untuk urut, bolehlah kontak Nora dekat Pantang Plus untuk tengok pakejnya lah. Okey, so setakat ini yang itu sahaja. Okey, jika ada apa-apa boleh kontak Nora. Okey, saya akan letakkan nombor Nora ya. Kejap ya. Okey, sini adalah nombor Nora. Okey, jika apa-apa boleh kontak nombor Nora lah untuk dapatkan detail package berkaitan dengan urut ibu, untuk bayi dan juga untuk masakan berpantang lah. Kat situ kita ada sediakan terapis yang berpengalaman lebih dari 3 tahun dan mempunyai SKM. So sebarang apa-apa persoalan boleh tanya pada Nora. Okey, sekian, terima kasih.